Cuba lihat orang di sekeliling kita. Ibu, ayah, abang, kakak, adik, jiran sebelah, rakan sekolah, kawan sekerja. Mereka semua ini mempunyai satu hubungan yang mengaitkan diri kita dengan mereka. Begitulah kita sebagai manusia sentiasa mahu menjalinkan hubungan seperti ini, kerana tanpa hubungan ataupun hidup kita ni sebagai manusia mungkin tidak bermakna dan kesepian. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okey, pada video kali ini bukanlah cikgu nak memberi nasihat tentang kekeluargaan ataupun nak ceritakan tentang kisah persahabatan, tetapi sebenarnya untuk video kali ini kita akan belajar tentang topik yang pertama dalam matematik tambahan tingkatan 4, iaitu topik fungsi. So apa sebenarnya kaitan antara topik fungsi ni dengan intro sebentar tadi? Jika kita nak tahu, fungsi ni adalah sejenis hubungan. Okey, so untuk memahami konsep fungsi, kita juga harus memahami apakah yang dimaksudkan dengan hubungan. Okey, dalam matematik, hubungan bermaksud pemetaan unsur-unsur dalam dua kumpulan yang dinamakan sebagai kumpulan-kumpulan set. Kalau kita tengok pada contoh dalam gambar rajah ini, ada dua kumpulan set, iaitu set A dan set B. Okay, set A dipetakan kepada set B. Okay, kita nampak daripada anak panah lukis daripada A ke B. Okay, set A dinamakan sebagai set domain yang mengandungi unsur-unsur objek. Dinamakan sebagai objek. Set A mengandungi unsur-unsur yang dinamakan sebagai objek. Dan set B adalah kodomain, iaitu set unsur-unsur yang mengandungi image. Okey, inilah contoh satu hubungan yang mengaitkan set A dengan set B. Okey, jika set A dipetakan kepada set B, maka kita lihat set A dinamakan sebagai domain dan set B dinamakan sebagai kodomain. Okey, hubungan antara dua set boleh diwakilkan dengan gambar rajah anak panah ataupun pasangan tertib dan juga melalui lakaran graf. Okay, so ada tiga kaedah yang boleh digunakan untuk mewakili satu hubungan antara dua set. Dan terdapat 4 jenis hubungan. Yang pertama, hubungan satu dengan satu, di mana setiap objek dalam domain mempunyai hanya satu image. Jenis yang kedua adalah hubungan banyak dengan satu, di mana lebih daripada satu objek dipetakan kepada satu image yang sama, tetapi setiap objek dalam domain hanya mempunyai satu image sahaja. Ini adalah contoh hubungan banyak dengan satu. Yang ketiga, hubungan satu dengan banyak, di mana sekurang-kurangnya satu objek dalam domain mempunyai lebih daripada satu image. Yang terakhir ataupun yang keempat, jenis hubungan banyak dengan banyak. Kemudian barulah kita boleh lihat kepada apa yang dimaksudkan dengan fungsi. Okey, kita nampak tadi ada 4 jenis hubungan, dan untuk hubungan fungsi hanya 2 sahaja yang boleh dikategorikan sebagai fungsi, iaitu hubungan satu dengan satu dan hubungan banyak dengan satu. Kenapa? Kerana untuk fungsi, setiap objek dalam domain mempunyai satu dan hanya satu image sahaja. Maksudnya setiap objek itu hanya ada satu image sahaja, tidak boleh lebih daripada satu. Itu adalah ciri-ciri bagi fungsi. Baiklah, untuk memahami dengan lebih lanjut tentang konsep fungsi ni, kita akan lihat satu contoh soalan, dan sebagai permulaan kita akan pilih satu soalan yang agak mudah supaya kita lebih mudah faham tentang konsep yang cikgu ajarkan seperti tadi, dan juga mungkin kita akan lebih familiar dengan jenis ataupun contoh soalan yang biasa ditanya dalam exam. Okey, kita lihat pada contoh soalan. Okey, ini adalah contoh soalan kertas 1 bagi SPM. Okey, soalannya kita baca. Rajah 1 menunjukkan hubungan bagi fungsi fx dalam bentuk graf. Okey, kita lihat pada graf yang diberi pada gambar rajah 1. Okey, kita cuba fahami dulu graf ini. Okey, seperti yang kita tahu, hubungan fungsi juga boleh diwakilkan dengan graf seperti ini. Okey, di mana pada paksi x diwakili oleh domain ataupun objek bagi fungsi tersebut. Pada paksi x dan pada paksi y pula diwakili oleh image.
Okay. Ataupun kodomain bagi hubungan fungsi tadi. So ni pada graf Pak CX dan Pak CY. Okay, dan dilukis satu lengkungan fungsi di sini, dan lengkungan ini adalah mewakili hubungan pemetaan bagi fungsi dia. So mana fungsi fx ni, hubungan antara objek dan image-nya diwakili oleh lengkungan graf ni. Okay, contoh, kita ambil pada titik ni, titik yang diberi koordinat 5, 9 untuk titik ini. Okay, daripada titik ni kita boleh faham bahawa 5 adalah koordinat X dan 9 adalah koordinat Pak CY. Okay, itu kita ambil pemetaannya 5 di sini bagi objek 5 akan dipetakan kepada 9. Maknanya objek 5 dipetakan pada image 9. Okay, untuk lebih faham, kita cuba wakilkan hubungan ini pada gambar rajah ni, gambar rajah anak panah. Okay, kan lebih senang, supaya lebih senang kita nampak. Okay, maknanya 5 pada objek, ataupun kalau biasa, kalau cikgu lebih prefer instead of objek dengan image, kita gunakan istilah input dan output. Okay, sebabnya istilah ni lebih mudah difahami. Input dan output. Input adalah objek dan output dia image. Okay, maknanya bila kita masukkan input 5 dan akan memberi output 9 sini. Okay, so pada untuk fungsi f memetakan input 5 kepada output 9. So kita boleh nampak dalam gambar rajah anak panah ni. Ataupun kita wakilkan pula dalam bentuk persamaan fungsi, bermakna fungsi f dengan input 5 akan memberi output 9. So tu maksud dia bagi ni gambar rajah graf ni. Kita nampak daripada gambar rajah graf kita boleh dapat daripada contoh ni titik 59 fx 5 objek akan memberi image 9, ataupun dalam bentuk persamaan f dengan input 5 outputnya 9. Okay, kita tengok pada soalan yang pertama A. Soalan yang tanya, apakah jenis hubungan itu? Okay, seperti yang kita tahu, hubungan ada 3 jenis. Ada 3 jenis hubungan. Kita senaraikan. Yang pertama, satu dengan satu, ataupun banyak dengan satu, ataupun satu dengan banyak. Okay, kita ulang, kita dah belajar tadi. Okay, kita tengok pada fungsi yang diberi ni. Okay, kita lihat kerana bentuk graf yang melengkung ni, okay, bentuk graf melengkung akan menyebabkan jika kita petakan satu image, contoh kita ambil image 4 ni, lukiskan satu garisan pada graf. Okay, kita akan nampak image 4 ni akan menyentuh pada 2 titik pada lengkung. So bila kita tarikkan ataupun kita tengok pemetaan dia, kita boleh nampak bahawa image 4 ni mempunyai 2 objek, iaitu di sini objek yang pertama, dan juga di sini objek yang kedua. Okay, nampak? Disebabkan lengkung ni dan yang menyebabkan jika kita ambil ataupun kita petakan image 4 ni adalah dipetakan daripada 2 objek, 1 dan 2. So, kalau kita wakilkan image 4 ni, pemetaan image 4 ni pada gambar rajah anak panah, okay, kita tahu kita lukis gambar rajah anak panah, satu set untuk objek dan juga image. Kita ambil contoh image 4 tadi. Ni image 4 mempunyai 2 objek, objek yang pertama dan objek yang kedua. So ada 2 objek dekat sini yang dipetakan kepada 4. So ada 2 objek yang dipetakan kepada 4 hubungan dia. So ni hubungan bagi fx. So ni adalah bentuk gambar rajah anak panah dia.
So untuk gambar rajah anak benar seperti ini, apakah jenis hubungannya? Okey, betul. Iaitu hubungan banyak dengan satu. Okey, ini adalah jenis hubungan iaitu banyak. Iaitu di sini di objek ni ada dua yang dipetakan ataupun dihubungkan dengan satu saja image. So banyak dengan satu. Okey, faham? Dan kemudian kita lihat pula pada soalan B. Soalan dia, apakah julat kodomain untuk domain 0 hingga 13? Tanya di sini julat bagi kodomain iaitu julat bagi image di sini pada part CY untuk domain nilai X di part CX antara 0 hingga 13. Okey. Lepas ni ditanya nilai bagi kodomain untuk domain 0 hingga 13. Okey, untuk menjawab soalan ni kita cuma lihat antara 0 hingga 13 ni grafnya adalah keseluruhan graf. So maka julat bagi kodomainnya adalah nilai, kita ambil dulu tengok nilai yang paling minimum dalam graf. Nilai yang paling minimum di sini. Hinggalah nilai yang paling maksimum. So nilai yang paling minimum adalah 1 dan yang paling maksimum di puncak graf ni adalah 9. So julatnya ataupun range bagi kodomain ataupun image fungsi ni adalah antara 1 hingga 9. Nampak? So nilai minimum yang paling bawah bagi graf tersebut hinggalah nilai yang paling maksimum. Okay, so kita tulis jawapannya. Julat bagi kodomain iaitu fx, maknanya image dia antara 1 hingga 9. 1 hingga 9. Okey, nampak? Antara 1 hingga 9. Okey, boleh faham? So, hopefully dengan konsep yang telah cikgu jelaskan dan juga soalan yang telah kita buat sama-sama tadi, anda semua lebih jelas dan lebih faham tentang apa itu fungsi. Tapi jangan risau, kerana pada kali ini hanyalah satu permulaan dan insyaAllah pada video yang akan datang, cikgu akan terangkan lebih mendalam tentang konsep-konsep yang ada dan juga tentang kiraan-kiraan yang terlibat dalam bab fungsi ini. Okey, jadi jangan lupa like dan share video ini dan nantikan video-video yang akan datang dalam page kami iaitu page CMN Education Group. Di situ kami akan kongsikan pelbagai lagi tips dan juga kaedah-kaedah pembelajaran yang boleh memberi manfaat kepada semua. Okey, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Okey, bersama saya Cikgu Reki. Terima kasih kerana menonton.